Yuk, takkan nak dengar dalam TV, maka belajar ni mesti berguru, talaki dengan guru, yakni nampak guru berdepan. Pasal kalau contoh dalam YouTube, dalam TV, dalam radio, benda yang tidak nyata. Bila benda tidak nyata, tak faham gapo, tak boleh nak tanya. Saluran tu, instrumen tu, medium tu sekadar untuk topak kepahaman, tambah ilmu saja. Adapun yang belajar ilmu pada ain mesti talaki berdepan dengan guru. Dah, maka mari hadis Jibril hak kita ngaji dah. Jibril serupa manusia, datang belaga lutut dengan Nabi, letak tangan atas pohon Nabi. Hadis tu juga ulama hurai dari segi adab dan cara berguru. Sebaik-baik berguru adalah sebagaimana Jibril datang jumpa dengan Nabi, tanya pada Nabi soalan, jawab pada Nabi membenarkan. Jibril dalam hadis tu disebut datang, rambut dia berwarna hitam legam, dak kemah tersusun rapi, tak nampak macam kusut masai macam orang mari musafir. Maka ambil daripada situ ulama kata hitamnya rambut adalah menunjukkan sebaik-baik masa belajar adalah di usia muda. Sebaik-baik masa belajar. Dah. Tapi kalau katalah belajar tu umur sudah terlewat, tak ada apa. Tapi sebaik-baik usia muda. Pasal apa? Muda, tengah fresh. Menghafal usia muda ibarat buat ukiran di atas batu. Menghafal di usia tua ibarat mengukir di atas air. Jadi kalau waktu sebaik-baik, waktu muda. Yang kedua, sebaik-baik adab belajar, Jibril datang bertemu dengan Nabi berpakaian warna putih. Sebaik-baik adab belajar, pakai pakaian warna putih. Itu sebaik-baik. Pasal apa ambil pada putih? Ambil daripada suci. Putih, bersih, suci. Nah, maka ambil berkat daripada pakaian putih. Bukan sekadar pakaian luaran orang tengok putih, membawa kepada hati juga putih bersih. Gitu. Itu kaedah ulat. Tapi nak sebut asasnya, wajib belajar. Baik, bila kata belajar reti, maka serta mengaku di dalam hatinya, tasdik di dalam hati, akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, tak terima tiadanya tiada Allah Ta'ala. Seperti firmanullah Ta'ala, ni dia bawa datang dalil. Kan kita kata tiap-tiap satu sifat tu ada dalil. Ni dia bawa datang dalil. Orang panggil sandaran bawa ni dalil Quran. Maka Quran orang panggil dalil nakli. Dah, sama ada Quran, sama ada hadis, hadis kudusi ataupun hadis nabawi yang kata mari daripada Allah, daripada Rasul, qala Allah, qala Rasul, orang panggil dalil nakli. Lepas pada dalil nakli ni, bawah jap lagi dia bawa datang pula dalil, tapi dalil akli, bangsa pada akal fikiran. Kamu kata Tuhan ada, apa logik kata Tuhan ni ada? Dah, takut-takut ada orang tak terima ayat Quran. Memang ada orang tak terima ayat Quran. Orang kafir yang tak percaya pada Quran tak terima ayat Quran. Dalam satu majlis Dr. Zakir Naik, ada seorang budak perubatan. Dia pergi buat ceramah di Jepun. Dr. Zakir Naik baru-baru ni, bulan lepas. Saya duk follow Dr. Zakir Naik. Saya duk tengok dia punya hujah. Dia pergi di Jepun. Gak orang Jepun pula, satu bangsa yang tak ramai boleh cakap orang putih, cakap Jepun. Tapi dia hebat, boleh membina. Padahal Hiroshima, Nagasaki dibom dulu. Dah, siapa kita masuk dalam rumah kita barang Jepun belaka. Rice cooker Jepun, peti sejuk Jepun. Muka pun nak meh Jepun dah juga. Selipar Jepun juga. Hebat Jepun. Tak ramai boleh bercakap orang tidak. Tapi tak apalah. Nak cakap ada penterjemah. Maka masalah sikit orang terjemah. Tapi antara yang dengar ucapan dia,
Dan orang tu masuk Islam lepas pada tu. Dia tanya soalan, dia kata, saya nak tanya soalan. Awak cakap Mr. Zakir Naik, kamu bercakap, kamu cerita kata Islam mengharamkan makan babi apa, dia sebut dalam Quran gitu gini dah. Cuma saya nak tahu dari segi logik saintifik, pasal apa tak boleh makan babi? Kata ada orang yang nak masuk Islam tapi babi tak boleh tinggal. Nak juga babi, tak nak benda lain. Padahal benda lain banyak lagi, tapi nak juga babi. Dia kata dari segi saintifik, pasal apa Islam kata tak boleh? Pula dia budak ni dia belajar bidang medik. Dah, perubatan. Dia tanya pula pada Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik bukan sekadar tokoh perbandingan agama. Dia juga adalah doktor perubatan. Dia kata dalam babi ni ada satu bakteria, nama gapo saya lupa. Klorofil ke apa? Klorofil ke kromosom. Klorofil itu tumbuhan tu. Dan dia ada istilah nama bakteria, apa nama tak tahu. Bakteria tu tak akan mati walau dibakar dengan suhu yang tinggi. Dan masuk dalam tubuh, membawa mudarat dalam tubuh. Dia kait dengan cerita cacing pita. Siapa budak ni dengar tu puas hati. Kalau macam tu, saya surrender pada Islam. Masuk Islam. Maksudnya budak ni dari segi logik. Dah, zaman hak sebelum ni orang duk hurai akidah, tauhid, makrifat pada Tuhan. Nak bawa manusia kenal pada Tuhan barangkali dengan cara ilmu, logik akal begini-begini. Barangkali zaman yang berkembang teknologi dengan sains, barangkali orang yang mengaji sains, mengaji biologi, mengaji kimia, mengaji fizik, mengaji bab atom nuklear, barangkali dia boleh kaitkan pula benda tu untuk kaitkan dengan Tuhan. Tak mustahil. Yang penting bawa manusia pada kenal Tuhan. Cara kaedah, cara ikutlah guna macam mana. Sifat 20 salah satu cara dia. Nak pada kenal Tuhan, nak kenal Tuhan, Tuhan ni gapo? Tuhan ni satu zat yang wajib ada, wujud ni. Pada zat yang wajib ada ni, dia kidam ada, dia tidak ada permulaan. Dia bakok yakni tidak akan binasa. Dia juga mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama dengan segala sesuatu apa yang dia buat. Dia ni qiyamuhu binafsih, dia ada dengan cara dia sendiri. Dia ni gini. Last kali kenal Tuhan. Itu cara kaedah dia. Barangkali orang nak buat kaedah metodologi huraian cara sains pula, nak bawa pada kenal Tuhan, silakanlah, dia pandai. Dah, yang penting bawa pada kenal Tuhan. Gitu. Baik. Maka disebut di sini seperti firman Allah Taala buat datang dari Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimah fa'lam dengan maksud ketahuilah. Ketahuilah di situ dengan maksud ketahuilah, belajarlah, bincanglah, diskusilah, bahaslah, muzakarahlah. Gapo nama? Annahu la ilaha illallah, tentang tauhid berkait dengan Tuhan. Belajarlah kamu, ambil tahulah kamu, bincanglah kamu, diskusilah kamu, wacanalah kamu, muzakarahlah kamu tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baik, yakni Allah, artinya maka hendaklah kamu mengetahui, yakni belajar dan mengaku tasdik di dalam hati bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Artinya erti wujud ada, yang lawang bagi tiada. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala, itulah dinamakan wajib pada akal. Dan pengakuan tentu tidak, yakni tiada Allah. Nak kata Allah ni benda yang tak ada, itulah dinamakan mustahil, yakni mustahil pada akal. Akal kita menghukum dengan mustahil, tak boleh terima nak kata Tuhan tak ada. Pasal apa? Pasal Quran yang declare dia ada.
Baik tu dalil Quran. Sekarang ni jap lagi dia bawa datang dalil. Kalau contoh orang tu tak bakal dalil Quran, dia tak percaya. Hei, mana ada Tuhan? Kalau ada mana nak tengok, dia kata. Maka bawa datang pula dari segi logik akal. Tiap-tiap benda yang ada tak semestinya dapat dilihat. Dari segi agama dia ajar banyak lagi benda yang ada tapi kita tak boleh tengok. Orang panggil benda-benda gaib. Gapo? Jin. Jin bahagi pada jin Islam, jin kafir. Ni bala tentera syaitan. Boh dia iblis, nama Azazil. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Buat daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu buat aku pada api, kamu buat Nabi Adam daripada tanah. Maka jin ni bala tentera syaitan. Cuma jin sebagaimana manusia, ada Islam, ada kafir. Yang Islam ada hak soleh, ada hak fasik. Biasa jin hak soleh, Islam soleh, tak usik, tak kacau orang. Pasal mereka duduk dalam makam martabat kemuliaan mereka. Quran kata inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa pada Allah. Biasa tempat surau, masjid, tempat baik. Dan ada sekali dengan kita, kita tak nampak tapi benda ada. Jin kafir tu dalam tandah, di lereng-lereng bukit, tempat air yang tidak mengalir, dalam lubang. Sebab tu ngaji adab qada hajat boleh tak nak kecil dalam lubang? Dilarang. Takut kadang ada binatang dia tengah rehat minum petang. Dia pegang fresh orange, minum sambil tengok gegar wagansa. Kita kecipuk masuk dalam cawan dia. Pasal apa rasa air fresh orange ni, dia kata. Kalau masak ni masang lain macam, dia kata. Tengok hak tu yang kalau kata binatang kesian pada dia. Kalau kata kediaman bagi puak jin, hak tu dia marah tindak balas serang manusia tu. Hak tu berlaku histeria, berlaku kerasukan gapo gitu gini. Malaikat benda tak nampak. Dah, syurga neraka benda tak nampak. Dalam badan kita ada nafsu, benda tak nampak. Kalau tidak, pasal apa kita bila tengok makanan hak sedap, bawa pada dia, air liu nampak macam nak meleleh. Kalau tengok orang perempuan dalam keadaan tidak berpakaian sepenuh, jadi rasa lain macam kita orang lelaki. Pasal apa? Pasal ada nafsu. Ada orang kata saya tak apa, saya tak ada apa, saya okey, dia kata. Saya okey. Tengoklah, ni tak ada nafsu ni. Ni abnormal orang panggil. Pasal dia kata dia tak ada apa. Orang hak normal dia akan ada apa? Mana boleh tak ada apa? Pasal dalam badan manusia ada nafsu, tapi benda tak boleh nampak. Kait tu dia kata, benda tu kita tak pernah dengar. Kita kait dengan benda material kehidupan manusia, literik. Hak guru kita lalu bagi contoh. Tak nampak tengok tapi benda ada. Macam mana kamu boleh percaya pada literik tu ada, sedangkan kamu tak pernah tengok? Tiba-tiba mari Islam ajar kata dalam tubuh ada nafsu, ada malaikat, ada, bahkan Tuhan pun ada. Kamu boleh tak percaya? Maka salah anggapan kamu, kerana kamu berhujah tiap-tiap benda yang ada mesti boleh dilihat. Islam kata tak semesti benda yang ada itu dapat dilihat. Antara dalilnya literik. Ada angin tak nampak, literik ada tapi tak nampak. Dalil kata ada, tekan sui lampu nyala, tekan kipas musim, ada literik. Ni dia bawa datang dalil sekejap lagi. Begini maksud perkataan ulama wujud, artinya ada, mustahil lawannya tiada, hingga akhir. Hingga akhir tu akhir pada sifat lah. Lepas pada ni kidam baka mukhalafatuhu, baik habis. Dan dalil ataupun tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada. Dalil sini ataupun tanda-tanda sini dalil akli, bangsa pada akal fikiran. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada, sungguh ianya tak tiada, ialah kita fikir. Bila fikir, logiknya pergi pada akal lah. Dah, takkan mikir guna kaki pula, mikir guna akal.
maka disebut ialah kita fikir dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini, yakni dengan maksud dalil akal dari segi kata wujudnya Tuhan. Kita perhati tengok alam sekeliling kita. Sekejap lagi dia akan sebut dah alam sekeliling ke apa? Benda baharu. Yakni dari segi logik, kita mikir, kita kata benda hak sekeliling aku ni ada, siapa hak buat? Takkan ada dengan sendiri. Kalau ada dengan sendiri, secara logik akal manusia yang sehat, dia tolak satu-satu benda ada ataupun terjadi dengan sendiri. Air dalam botol air ada dengan sendiri ataupun ada orang tulisi dalam botol ni. Akal yang sehat, dia akan kata ada benda hak tulisi. Takkan boleh ada dengan sendiri. Takkan air hak dalam sungai, dalam laut boleh jalan melompat masuk. Tu dah betul ada dengan sendiri. Dah akal hak sehat dia tolak benda tu. Malaikat hak kurang sehat pasal dia lah. Dah, maka dia kata bawa pergi, kamu tengok alam sekeliling. Maka dia buat huraian sini. Kerana makhluk ini baharu adanya. Baharu ni maksudnya sebelum daripada ni tiada, kemudian ada. Siapa yang menjadikan daripada tiada kepada ada? Timbul tanda tanya. Dah, dia kata jembalan kot. Dia kata maka ulama sebut dalam badan manusia ni secara fitrah, secara naluri, dia mengaku ada satu kuasa besar, satu kuasa yang hebat yang menjadikan benda ni semua. Cuma gapo dia? Gapo dia itulah mari nabi, mari rasul. Boleh faham ke tidak? Tak faham, saya pun tak faham. Mari nabi, mari rasul, bimbing manusia supaya kenal Tuhan yang sebenar. Harap pada akal manusia, dia cuba imajinasi kuasa besar tu. Yang dia duk bayang dalam kepala dia, imajinasi, dia pun terjemahkan dalam lapangan kehidupan. Pasal manusia tak seronok kalau duk sembah benda yang tak nampak depan mata. Mesti kena ada depan mata. Maka daripada situ wujud ukiran patung-patung berhala. Patung berhala yang kata sembahan tu daripada imajinasi manusia terhadap kuasa besar yang dia minta tolong, yang dia puja, yang dia mengadu bila susah. Pasal jadi macam tu sebab tak jumpa jalan sebenar. Mari nabi, mari rasul, bangkit hitung manusia supaya kenal Tuhan sebenar. Baik, orang tanya soalan, macam mana pula generasi manusia yang rasul nabi tak datang? Quran jawab dalam surah Al-Isra. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak azab satu-satu kaum, satu-satu puak kecuali kami hantar nabi dan rasul terlebih dahulu. Kalau manusia ni tak ada nabi, tak ada rasul, mereka hidup tergapa-gapa, tak kenal Tuhan, buat maksiat, buat kemungkaran, tak dosa, tak salah bagi mereka. Hitungan mereka digelar dengan gelaran ahli fitrah, yakni golongan manusia yang hidup di satu zaman terputus nabi, terputus rasul. Dah, gitu. Baik, kemudian disebut dan tiap-tiap yang baharu ada itu tentulah didahulukan tiada. Sebut dah tadi. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya. Dia ajar dalam kitab ni mim kaf nun, mungkin. Kalau terjemah Melayu, eja Arumi dia MUMKIN, mungkin. Mungkin ni dalam istilah ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid yang merujuk kepada makhluk-makhluk semua. Kalau tengok kepada takrif dia, jadi dia akan sebut mungkin ni takrif benda yang boleh nak ada dan benda boleh tiada. Yakni kalau Allah nak buat pun tak apa, kalau Allah tak nak buat pun tak apa. Kalau kita faham daripada takrif tu dari segi huraian dia, ringkasnya gapo mungkin ni, yakni makhluk-makhluk Tuhan.
Dah, bila sebut kata makhluk, orang panggil barang mungkin. Bila kata barang mungkin, barulah mendalam sikit pergi pada takrif. Benda mungkin ni kalau nak ada tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Macam Allah, benda yang wajib ada. Pasal apa? Pasal Tuhan ada, tidak ada permulaan qadim. Dia sendiri dulu berdiri dengan zat ketunggalan dia. Dah. Bila Allah berdiri dengan zat ketunggalan dia, dia pun mula buat makhluk. Makhluk pertama yang Tuhan buat, ulama khilaf. Ada yang kata mari pada, ada setengah kata riwayat palsu. Dia kata Nur Muhammad. Ada kata apa nama ni, kolam makhluk yang digunakan untuk tulis suratan baik, suratan catatan bagi makhluk. Biarlah, tapi nak sebut mula-mula sekali Allah Ta'ala berdiri dengan sifat ketunggalan dia. Makhluk tak ada lagi. Dah, gak makhluk ada ni kalau Tuhan nak buat pun tak apa, Tuhan tak buat pun tak apa. Macam kita, kalau Tuhan tak buat pun tak apa, Tuhan buat pun tak apa. Apa manfaat Tuhan buat makhluk? Nak sembah dia, dia tak perlu pada orang. Nak sembah dia, dia hebat dengan sifat kehebatan dia dah. Dah, maka dihuraikan oleh ulama. Yang saya sebut tadi, Tuhan berdiri dengan zat ketunggalan dia ni, belum pada buat makhluk. Akan satu masa nanti juga Tuhan berdiri dengan sifat ketunggalan dia juga, yakni semua makhluk dimatikan berhabis belaka. Bila tu? Kiamat nanti. Tiupan kali pertama, mati habis semua makhluk. Mati semua makhluk, yang kekal adalah beberapa yang diizinkan oleh Allah. Ada ulama kata 4 malaikat. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel. 4 malaikat. Israfil sebab dia tiup sangkakala. Kemudian Allah perintah pada Israel supaya cabut nyawa Jibril, cabut nyawa Mikail, cabut nyawa Israel.